Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada panel-panel dan juga kepada semua penonton yang hadir pada hari ini. Tetapi sukar untuk memotivasikan diri sendiri. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya Hadisti sebagai moderator anda pada hari ini. Okey, panel pertama kita iaitu Cik Nat, salah satu ahli lembaga kaunselor Malaysia. Okey, panel kedua kita iaitu Cik Nur Syahira, merupakan seorang pelajar daripada UKM, Universiti Terkemuka Malaysia tu. Okey. Panel yang ketiga iaitu Dr. Nurul. Dr. Nurul merupakan seorang pakar motivasi yang banyak pengalaman dalam memberikan ceramah motivasi kepada pekerja-pekerja syarikat. Okey, terima kasih kerana telah sedia hadir pada hari ini. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan. Saya mulakan dengan definisi motivasi. Okey, motivasi itu sendiri adalah merupakan satu tujuan ataupun pendorong yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam mendapatkan ada mahupun secara positif ataupun negatif. Okey, namun begitu mudahnya untuk kita memberikan motivasi kepada orang lain tapi sukar untuk memotivasikan diri sendiri. Saya bagi contoh diri saya lah. Saya suka bagi motivasi dekat kawan-kawan saya, ahli keluarga saya, tapi saya akui susah untuk motivasikan diri sendiri. Susah untuk motivasikan diri saya lah. Jadi saya tertanya, adakah perasaan ni saya seorang je rasa ataupun orang lain pun rasa juga? Okay, memandangkan kita diberi peluang pada hari ini untuk bincangkan perkara ini, saya ingin bertanya kepada Cik Nat. Apakah pendapat Cik Nat, mengapa mudah untuk memotivasikan orang lain? Okay, terima kasih moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli panel yang lain dan juga moderator. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Okay. Pertama kali sebelum saya memberikan pandangan mengenai kenapa kita ni mudah untuk memotivasikan orang lain tetapi sukar untuk memotivasikan diri sendiri. Motivasi ini merupakan kekuatan energetik dalam diri individu yang didorong daripada faktor dalaman dan juga luaran. Setiap individu ada cara tersendiri untuk memotivasikan diri dan juga orang lain. Okey, berbalik kepada soalan kenapa kita ni mudah untuk memotivasikan orang lain. Daripada pandangan saya ialah yang pertama, individu yang mempunyai masalah atau sedang mengalami tekanan akan terlihat jelas pada riak wajah mereka dan tingkah laku mereka oleh rakan atau orang sekeliling mereka. Oleh kerana itu, kita yang melihat rakan yang mengalami masalah secara tidak langsung, kita sebagai kawan akan berasa perlu untuk memotivasikan atau memberikan nasihat kepada rakan tersebut. Kita sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah kita sendiri. Tambahan pula, seseorang yang mengalami tekanan ini selalunya berada dalam keadaan yang tidak stabil dan dalam kata lain mereka ini dalam keserabutan disebabkan masalah dan tekanan yang dihadapi. Yang kedua adalah setiap individu mempunyai masalah tersendiri dan mungkin kita sendiri tidak pernah mempunyai masalah yang dilaluinya. Dan disebabkan itu, kita ni boleh dikatakan mudah untuk memberi nasihat dan kata-kata semangat kepada rakan atau orang sekeliling kerana kita tidak berada dalam situasi atau keadaan mereka ketika itu. Dan beranggapan dengan nasihat itu sedikit sebanyak dapat membantu mereka meringankan tekanan. Namun saya sebagai kaunselor berbeza dalam memberikan nasihat seperti rakan atau orang sekeliling individu tersebut kerana apabila mendapatkan nasihat atau pandangan, saya perlu mengenali individu tersebut dan saya juga perlu mempunyai sifat empati dengan klien saya supaya dapat mewujudkan keyakinan oleh klien dan merasakan perasaan yang sedang dialaminya. Oleh itu, mereka akan dapat meluahkan dengan yakin dan mengurangkan tekanan yang dihadapinya. Okey, itu sahaja daripada saya, berbalik kepada moderator. Okay, baiklah, betul. Orang yang memotivasikan ni dia tak berada dalam keadaan orang yang ada masalah ni. Maka dia orang cenderung untuk membantu naikkan semangat mereka semula. Okay. Panel kita yang kedua, Cik Nur Syahira. Okay, sebagai seorang pelajar, mesti ada saat jatuh dan bangun. Okay, kalau jatuh tu mesti hilang
saya, apakah faktor atau punca yang menjadi penghalang untuk pelajar terus motivasi? Terima kasih kepada moderator. Okey, macam kita tahu setiap orang ni dia akan rasa kehilangan motivasi bila dia susah nak mencapaikan sesuatu yang dia inginkan dalam hidup dia. Kadang-kadang walaupun benda tu simple, kita akan rasa diri kita ni hilang motivasi. Saya sendiri sebagai pelajar, dengan keadaan sekarang yang banyak sangat assignment, kelas terlalu banyak, kadang-kadang benda ni juga akan membuatkan motivasi saya ni akan hilang. Okey, jadi apa penyebab dan puncanya motivasi saya ni hilang? Yang pertama disebabkan oleh suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Okey, kadang-kadang kita ni terlalu fokus dengan kejayaan orang lain. Kadang-kadang juga kita ni juga merasakan kita ni tak boleh tengok pun orang tu lebih daripada kita sebab tu kita akan bandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya macam ni, kita belajar bersama-sama dengan rakan kita. Tapi tengok keputusannya mungkin dia dapat markah lebih sikit daripada kita. Kadang-kadang benda tu juga akan membuatkan kita bandingkan diri kita padahal kita dah berusaha sama macam dia tapi kenapa dia lebih berusaha, kenapa dia dapat capai benda tu tapi kenapa kita tak dapat. Okey, ini boleh menyebabkan kita ni susah nak memotivasikan diri kita sendiri dan juga kita akan hilang fokus dan kita akan terus menyerah kalah sebab kita ni sebab kita cakap kat diri kita ni tak sehebat dan sebab tu kita boleh berjaya macam orang tu. Patutnya kita kena percaya pada kemampuan kita sendiri. Yang kedua ialah mudahnya berputus asa. Okey, kejayaan ni dia datang dengan pelbagai cabaran. Kadang-kadang cabaran itu sendiri yang membuatkan kita ni terasa lemah dan kita tak tahu nak buat apa. Kalau kita cabaran sekarang yang dengan cabaran sekarang kita hadapi ialah assignment, kelas dan kuis yang sangat padat. Jadi benda ni kadang-kadang buatkan kita kena study sampai lewat malam, tidur kita tak tentu. Buatkan kita kadang-kadang ni penat dan satu-satu hal kita rasa nak berputus asa. Sebab kita ni akan rasa masa ni kita fikirkan, sampai kita tak tahu, kita tak jumpa jalan penyelesaian. Sampai kita ni hanya fikir untuk kita dah putus asa. Kita dah penat berusaha tapi kita tak mampu nak capai benda tu sendiri. Sebab benda tu sendiri, kita macam sebenarnya cabaran tu datang sampai kita rasa benda yang kita kata apa, kita ni akan hilang ni sebab kita ni tak nampak langsung hasil. Hasil tu lambat tapi kita dah putus asa. Dan yang akhir sekali ialah kita ni tiada keyakinan pada diri sendiri. Okey, kadang-kadang kita ni selalu rasa diri kita ni, kita selalu ragu-ragu dengan kebolehan yang ada dalam diri kita. Okey, contoh kita ni hebat je sebenarnya, kita ni pandai je, kita ni bagus je. Tapi kita selalu tengok kelebihan dekat diri orang lain. Kita tak tengok pun kelebihan yang ada dalam diri kita. Sebab bukan je kita tak ada sokongan daripada orang luar, bukan orang luar yang tak sokong kita, tapi diri kita sendiri yang tak berikan sokongan untuk kita terus ke hadapan, teruskan berjalan ke lain. Padahal semua orang ada kehebatan, semua orang ada kelebihan dan semua orang ada kelemahan. Tapi disebabkan benda ni lah kita ni tak adanya keyakinan dalam diri sendiri. Apa yang kita lihat cumalah orang tu je yang lebih daripada kita. Masa kita tak apa sebenarnya setiap dalam hidup orang tu, hidup kita sendiri ada je kelebihan dan juga kelemahan. Jadi kita tak perlu untuk kita tak adanya keyakinan pada diri kita sendiri. Okey, itu saya daripada saya serahkan semula kepada moderator. Okay, baiklah Cik Nur Syairah. Betul. Saya pun akui kadang-kadang saya suka bandingkan diri saya dengan orang lain. Orang lain yang lebih berjaya. Kadang-kadang cepat mudah putus asa tu sebab lambat sangat nak nampak hasil dia kan. Tapi punca dia sebenarnya adalah saya ni tidak percaya dengan diri saya sendiri yang saya mampu dan saya boleh buat. So kita kenalah percaya pada diri sendiri dan jangan tengok pada orang lain. Okay, baiklah kita teruskan. Adakah cara untuk seseorang individu itu memotivasikan dirinya sendiri? Terima kasih Cik Moderator atas soalan yang diberikan. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, izinkan saya terangkan secara ringkas tentang dua jenis faktor motivasi yang ada, iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini ialah motivasi dalaman, iaitu didorong oleh rasa ingin tahu dan inginkan kepuasan. Manakala motivasi ekstrinsik pula ialah motivasi luaran yang didorong oleh ganjaran yang jelas dan nyata. Motivasi ini dapat dikaitkan dengan keinginan, keperluan, insentif, rasa takut, matlamat, tekanan sosial dan pelbagai lagi. Oleh itu, berbalik kepada soalan moderator, saya akan kongsikan 3 cara untuk memotivasikan diri bagi setiap individu.
Yang pertama ialah kita hendaklah mempunyai matlamat. Setiap individu hendaklah mempunyai matlamat kerana matlamat adalah hala tuju kita dalam kehidupan. Hidup tanpa hala tuju ibarat mahu pergi ke sesuatu destinasi tapi kita tidak jelas mahu ke mana. Akibatnya kita akan sesat dan berputar di kawasan yang sama. Justru matlamat merupakan psikologi asas dalam kehidupan. Saya pasti setiap orang matlamat yang sendiri. Misalnya, matlamat anda ingin menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya sebelum usia 30 tahun. Oleh itu, dengan matlamat tersebut, anda akan lebih bermotivasi dan akan memaksimalkan usaha anda dengan cara menjalankan perniagaan seawal usia muda lagi. Yang kedua pula ialah kita hendaklah mengetahui potensi diri kita sendiri. Setiap individu hendaklah mengetahui potensi diri mereka, iaitu apa kelebihan dan apa kelemahan diri mereka. Dalam usaha untuk berjaya dalam apa-apa sahaja bidang, mereka perlu sedar bahawa mereka haruslah mempunyai potensi untuk mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, jika anda ingin menjadi pegawai berhubungan awam misalnya, anda hendaklah mempunyai potensi diri seperti mempunyai perwatakan yang extrovert supaya anda mudah bergaul dan bersosial dengan orang ramai. Dan sekiranya anda mempunyai potensi tersebut, maka lebih mudah untuk anda mencapai impian tersebut dan anda akan lebih bermotivasi. Okay, yang terakhir ialah dengan cara memberi ganjaran kepada diri sendiri. Normalisasikan untuk memberi ganjaran kepada diri kita apabila kita mencapai sesuatu pencapaian. Ini kerana apabila kita memberi ganjaran, ia akan secara automatik ia akan memberi motivasi kepada kita untuk terus berusaha mendapatkan apa yang kita mahukan. Dan apabila kita sudah berjaya sampai ke satu tahap, gembirakan diri kita dengan memberi ganjaran sebagai tanda terima kasih atas kerja keras yang kita lakukan kepada diri kita. Itu saja daripada saya. Balik kepada moderator. Ya, betul. Tak salah kan kita nak ada self reward kepada diri kita sendiri. Mempunyai matlamat hidup dan mengetahui potensi diri sendiri ni merupakan kunci kepada apa yang kita ingin capaikan. Itu adalah apa yang Dr. Nurul sharekan sebentar tadi. Okey, baiklah, kita kembali kepada panel pertama, Cik Nat. Okey, soalan sebentar tadi adalah pendapat Cik Nat secara umum. Tapi saya nak tahu dari sektor pekerjaan ataupun dari pengalaman panel sendiri sebagai seorang pekerja, apakah faktor yang menyebabkan mudah untuk memotivasikan orang lain berbanding diri sendiri? Okey, terima kasih moderator. Okey, baik. Daripada pengalaman dan pemerhatian saya, untuk punca menyebabkan mereka ini mudah untuk memotivasikan orang lain berbanding diri sendiri dari segi sektor pekerjaan ialah seseorang rakan sekerja seringkali memberikan dorongan untuk rakan mereka supaya berusaha dengan lebih gigih dan mendapat ganjaran daripada syarikat mereka. Keadaan ini sering berlaku kerana pekerja yang lama dan telah dinaikkan pangkat ataupun mendapatkan ganjaran daripada syarikat secara tidak langsung akan memberikan nasihat kepada pekerja yang baru ataupun pekerja yang masih kekal dengan kedudukannya. Keadaan ini dikatakan faktor menyebabkan mereka ini mudah untuk memotivasikan orang lain juga kerana mereka telah pun berjaya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kepuasan mereka telah pun tercapai. Oleh sebab itu, mereka akan memberikan motivasi kepada pekerja baru supaya pekerja baru ini dapat mencontohinya. Walaupun mereka tidak sedar akan kesukaran dan tekanan yang mereka hadapi sebelum berjaya memperolehi kejayaan dan hanya menasihatkan orang lain supaya berusaha dengan gigih dan mencapai kepuasan sepertinya. Secara ringkasnya, mereka ni mudah memberikan motivasi kepada rakan sekerja yang lain tetapi tidak menunjukkan kepayahan yang mereka lalui untuk berjaya. Akhir sekali, sebagai pekerja, banyak dorongan mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan seperti ganjaran daripada syarikat atau mahukan kepuasan diri sendiri. Jika mereka berusaha dengan lebih banyak, maka mereka akan berjaya mendapat apa yang mereka inginkan. Itu saja yang ingin saya kongsikan dan saya kembalikan perbincangan ini kepada moderator. Okay, baik. Terima kasih Cik Nat. Cik Syahira, macam tadi
Panel Cik Syairah berkata sebagai seorang pelajar banyak cabaran untuk memotivasikan diri sendiri, bukan? Okey, jadi macam mana sebagai seorang pelajar nak motivasikan diri sendiri tu? Terima kasih kepada moderator. Okey, semesti setiap orang mempunyai motivasi sendiri dalam hidup. Macam saya sendiri, cara saya nak memotivasi diri saya sendiri, saya pegang pada 5 benda ni. Okey, iaitu power. Apa itu power? P ialah perkasa ataupun perbetulkan hubungan kita dengan Allah. Macam sebelum ni, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah. Kita perbetulkan solat kita. Kalau sebelum ni kita solat lambat, kita solatlah awal waktu. Kalau sebelum ni kita ada tinggal solat, jadi kita cuba dan kita cuba belajarlah untuk tak tinggalkan solat. Yang kedua ialah O. O ialah orang, iaitu ibu bapa, family, adik-beradik, kawan-kawan, pesyarat, mana orang sekeliling kita. Kita bergaul dengan orang yang positif, macam ibu bapa kita. Kalau macam saya sendiri, kalau saya ada masalah, saya cari family dulu. Saya memang kita memang saya cari family. Dan macam orang kata keberkatan ibu bapa itu, contoh kalau kita nak exam sekalipun, kita mesti minta doa mak ayah kita kan. Jadi dekat sini, keberkatan ibu bapa tu penting. Okey, contoh macam kita ada masalah, kita boleh je cerita dengan kawan. Kalau kita punya kawan, kita cerita dengan kawan. So kita cari orang yang boleh bagi kita semangat, boleh bagi kita motivasi. Di mana orang tu dapat membangkitkan kita semula, bukan menjatuhkan kita. Yang ketiga ialah wawasan. Okey, wawasan. Setiap orang ni mempunyai wawasan. Mesti ada orang tu ada matlamat sendiri. Macam cakap 10 kali mesti dia akan bangkit 100 kali. Jadi macam pelajar, dia ada tugasan. Dia punya matlamat mesti kena sesuai tugasan. Dia belajar sebab apa? Untuk apa dia nak dapat darjah tu? Mesti dia nak dekan. Dia masuk ni sebab apa? Mesti nak break dan on time dah dapat pekerjaan yang bagus. Itu matlamat dia. Okey, yang keempat ialah entertain, iaitu hiburan. Dalam diri kita ni mesti ada sedikit hiburan. Jangan sampai kita lalai. Kalau kita stres macam mana pun down, rasa diri tu memang dah tak ada motivasi, kita boleh je buat sesuatu yang untuk datangkan motivasi dalam diri kita. Tak semestinya hiburan kita perlu keluarkan duit yang banyak. Contohnya hiburan yang saya akan buat, contoh kalau saya stres, ada masalah, saya stres, tak ada motivasi. Saya akan pasang lagu sekuat mungkin. Di mana benda tu sendiri boleh hilang je. Kadang-kadang boleh hilang rasa ataupun saya tidur. Benda tu kadang-kadang boleh hilang je dan datang semua dalam diri kita. Tak semestinya kita perlu rasa kesedihan, rasa kita down sangat tu sepanjang masa. Dan mungkin boleh je kita tengok movie ataupun orang tu mungkin dia kena, kalau dia rasa tak termotivasi, dia kena belanja, kena shopping. Boleh je ikut kemampuan masing-masing. Dan akhir sekali ialah reward. Macam panel kita sebelum ni cakap, reward, self-reward. Okey, kita kena raikan kejayaan kita. Tak kira lah benda tu besar ataupun kecil. Orang panggil self-reward kan. Ini macam self-reward ni, dia mainkan peranan penting kat diri kita untuk kita kekalkan motivasi. Jadi kita boleh self-reward dengan diri kita, tak kisah pun apa sekalipun. Reward ni kita boleh raikan dengan pelbagai cara. Contohnya macam kalau orang tu jenis nak shopping, boleh je shopping. Kalau jenis suka makan, boleh je rewardkan diri dengan makanan. Kita usaha tenaga. Contoh kita nak kasih satu contoh karipat. Contoh nak makan karipat kan. Okey, aku tak akan beli karipat selagi aku tak dapat subjek ni A. Okey, so kalau dapat A dia makan karipat. Benda ni bukan nak orang kata apa, nak bully jiwa kita, bukan. Dia sebenarnya bagi kita dapat benda tu dengan hasil kejayaan kita sendiri. Dan kita pun akan ada semangat untuk dapat sesuatu bila kita bagi diri kita macam tu. Okey, itulah power yang dapat saya yang saya gunakan dalam kehidupan saya sendiri. Dan boleh je orang lain praktikkan untuk rasa dia motivasi. Dengan mempunyai fikiran yang positif sendiri, kita akan membantu kita untuk menghasilkan lebih lagi banyak keputusan yang positif dan akan menjadikan kita ni lebih baik dalam hidup. Okey, saya serahkan semula kepada moderator. Okay, baik. Terima kasih Cik Nur Syahira. Sangat bermanfaat contoh-contoh yang dia bagi. 5 power tu kan. Tadi kita dah dengar cara untuk tingkatkan motivasi pelajar. Okay, bagaimana untuk pekerja pula? Okay, kita tanya kepada Dr. Nurul lah. Dalam konteks pekerjaan, apakah cadangan yang boleh Dr. berikan untuk tingkatkan motivasi para pekerja ni? Moderator. Okey, dalam konteks pekerjaan, iaitu dalam konteks pekerja, cadangan yang boleh saya beri. Sebagai seorang pekerja, kita hendaklah mempunyai matlamat kerja yang tersendiri, iaitu
seorang pekerja pastinya mempunyai matlamat untuk mendapat gaji, untuk mendapat kenaikan pangkat. Kerana apabila mereka mendapat kenaikan pangkat, semestinya mereka akan mendapat kenaikan gaji. Oleh itu, matlamat tersebut akan membantu mereka untuk bermotivasi dan seterusnya akan memaksimalkan usaha mereka dan meningkatkan prestasi mereka sewaktu bekerja. Ini kerana pekerja percaya jika mereka nak meningkatkan usaha mereka, meningkatkan prestasi, mereka akan dapat mencapai matlamat tersebut. Okay, yang kedua ialah seorang pekerja itu hendaklah suka dengan kerja yang dilakukan. Bagi memastikan mereka bermotivasi, mereka hendaklah suka dan merasa tidak tertekan dengan kerja yang diberikan. Contoh yang dapat saya berikan ialah jika seseorang itu mempunyai perwatakan introvert, di mana mereka tidak suka dalam persekitaran yang bising, mereka akan lebih gembira dan lebih suka dengan kerja mereka jika kerja mereka memerlukan mereka berada dalam persekitaran senyap dan kurang interaksi dengan orang luar. Oleh itu, individu yang berperwatakan sebegini lebih sesuai bekerja sebagai accountant dan sebagainya. Jika mereka bekerja dalam persekitaran yang mereka gemar, mereka akan lebih bermotivasi. Dan yang ketiga ialah berfikiran positif dan dalam melakukan apa sahaja. Mempunyai pasang surut dan pastinya mempunyai dalam bekerja pastinya mempunyai positif dan negatif. Oleh itu, untuk pastikan diri pekerja itu sentiasa bermotivasi, mereka hendaklah sentiasa berfikir positif. Tak kira bagaimanapun negativiti yang ada, mereka hendaklah sentiasa memandang perkara yang positif. Misalnya, mereka mempunyai ketua yang garang dan sebagainya, mereka hendaklah positifkan benda tersebut supaya dapat memotivasikan diri mereka untuk bekerja dengan lebih lagi. Jika ketua mereka itu seorang yang garang, mereka hendaklah memaksimalkan mereka supaya dapat memotivasi ketua mereka. Itu saja daripada saya. Berbalik kepada moderator. Okey, terima kasih Dr. Nurul. Jadi saya nak memberikan kesimpulannya lah. Kita ni memerlukan sesuatu yang boleh menjadi daya pendorong ataupun motivasi untuk kita lakukan pekerjaan. Seperti Cik Nur Syahira sebagai seorang pelajar mesti nak berjaya. So mesti perlukan motivasi untuk berjaya. Sebagai Cik Nat seorang pekerja pula pun pasti perlukan motivasi untuk melakukan kerja kan. Lagi-lagi kalau kita melakukan kerja yang sama setiap hari mesti bosan. Okay. Forum pada hari ini. Jadi saya nak memberikan ruang kepada panel-panel kita berikan sepatah dua kata sebagai penutup forum kita. Boleh panel-panel? Okey. Kita mulakan dengan panel pertama kita, Cik Nat. Okey. Apa yang saya boleh kongsi dan simpulkan adalah motivasi ini merupakan dorongan kepada individu di mana dengan kita memotivasikan diri sendiri atau orang lain dapat membantu untuk mencapai matlamat ataupun kepuasan yang diinginkan. Bukan itu saja, jika kita tidak boleh memotivasikan diri kita, maka carilah rakan untuk berkongsi atau meminta pendapat supaya kita tidak akan mengalami tekanan. Tambahan pula pada waktu pandemik ini, dikatakan ramai yang mengalami tekanan daripada pelbagai faktor seperti faktor pekerjaan, pembelajaran maupun kewangan. Oleh itu, seperti panel ketiga iaitu pakar motivasi mengatakan banyak cara boleh digunakan dan dipraktikkan bagi memotivasikan diri sendiri atau orang lain. Akhir kata, jangan mengeluh dan teruskan berusaha kerana peluang muncul ketika orang lain mengeluh. Itu saja perkara yang saya dapat kongsi dan berbalik kepada moderator. Baik, terima kasih Cik Nat. Okey, apa kata Cik Nur Syahira? Terima kasih moderator. Okey, kat sini saya nak ingatkan bahawa kita ni diuji sebab kita sangat beruntung. Sebab apa? Sebab Allah uji tanda Allah sayang kita. Okey, sebagai seorang pelajar, orang kata perjalanan kita ni masih panjang lagi. Perjalanan hidup kita ni sangat panjang. Jadi apa yang boleh saya katakan, saya dah sharekan tips, saya dah kongsikan apa yang saya sendiri dah gunakan dalam kehidupan seharian saya. Jadi setiap orang dia mempunyai motivasi sendiri.
Jadi kita janganlah cepat berputus asa walaupun ada orang yang menjatuhkan kita. Macam setiap orang ni mempunyai cabaran masing-masing. Macam saya ni sebagai seorang pelajar, kadang-kadang boleh je ada motivasi sebagai panel ketiga kita sebagai pakar motivasi. Kadang-kadang di sini pun tak ada motivasi sendiri. Kaunseling kita dan moderator, semua orang mesti akan kadang-kadang rasa diri kita tak ada motivasi. Tapi jangan terlalu lama sebab kita tahu macam mana kita nak datangkan balik motivasi dalam diri kita. Semoga kata-kata motivasi yang kita kongsikan sebentar tadi benar-benar memberikan semangat kepada anda semua untuk terus bangkit. Jangan pernah menyerah kalah dan kita kena percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Semoga kita semua menjadi orang yang berjaya dan bukanlah orang yang malas dalam berusaha. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Nur Syairah, sangat-sangat memotivasikan. Okey, Dr. Nurul pula ada sepatah dua kata? Edukasi daripada saya ialah sebagai seorang individu, kita hendaklah mempunyai motivasi dan dalam menjalani kehidupan seharian kita. Dalam sekecil-kecil benda kita lakukan pun kita hendaklah mempunyai motivasi kerana motivasi ialah pendorong dan juga pembakar semangat kita untuk melakukan sesuatu. Dan apabila kita mempunyai motivasi, kita cenderung untuk melakukan perkara yang di luar daripada kemampuan kita. Kita dapat melakukan sesuatu yang kita tak pernah terfikir yang kita mampu melakukan. Ya, tapi jika kita mempunyai motivasi yang tersendiri, kita mampu melakukan apa sahaja. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, kita dah dengarkan pendapat dan sepatah dua kata daripada panel-panel kita. Okey, saya ingin memberi juga sepatah dua kata daripada saya. Saya nak bagi contoh ni lah. Okey, dakilah perlahan-lahan sebab kejayaan ni bermula dengan kesusahan. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.